لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهدى والبدر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى لقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Carilah bekalan, sebaik-baik bekalan ialah bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa. Bagi melengkapkan diri kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memahami dan menjawab soalan Allah yang dikemukakan kepada kita. Firman Allah Taala, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Yang bermaksud, bagaimana kamu boleh menjadi kafir, menjadi engkar, melawan Allah, padahal kamu bermula dengan mati, dengan tiada, kemudian dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, kemudian dia menghidupkan kamu semula, dan kepadanya kamu dipanggil balik. Setiap orang manusia hendaklah mengenal dirinya sebelum dia mengenal Tuhannya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu sendiri, adakah kamu tidak melihat? Setiap orang daripada kita hendaklah menyadari bahawa kita manusia bermula daripada alam tiada, tidak ada, kemudian kita dilahirkan ke dunia menjadi seorang manusia, dijadikan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ruh, dengan jasad, diberi akal fikiran, diberi hati nurani yang mempunyai perasaan, diberi panca indera, boleh melihat, boleh bercakap, boleh mendengar, boleh merasa, boleh berfikir. Perkara-perkara yang tidak ada pada makhluk yang lain, hanya pada diri manusia. Dikurniakan
dengan nikmat yang melimpah ruah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika sekiranya kamu hitung akan nikmat Allah, nescaya kamu tidak mampu untuk mengiranya. Allah menjadikan manusia dalam kehidupan dunia sementara waktu, tidak selama-lamanya, mengalami alam bayi, alam kanak-kanak, menjadi remaja dan orang muda yang gagah, menjadi orang tua yang boleh berfikir dengan matang. Kemudian ada yang diambil ajalnya oleh Allah, ada yang dipanjangkan umurnya sehingga nyanyi. Manusia tidak dikekalkan, termasuk manusia yang paling dikasihi oleh Allah. Nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi mussalatu wassalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahawa riwayat manusia tidak habis dengan mati. Setelah mati, manusia menghadapi alam barzakh, alam kubur. Ada persoalannya, ada ujiannya. Kemudian manusia dihidupkan di alam hari kiamat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil kembali untuk apa? Untuk menghitung dan mengira apakah yang dilakukan oleh manusia dalam alam kehidupan dunia. Bagi ditentukan seseorang manusia itu sama ada layak menjadi ahli syurga selama-lamanya, ataupun berakhir dengan menjadi ahli neraka selama-lamanya. Terpulang kepada manusia menunaikan tanggungjawab dalam alam dunia. Rupa-rupanya manusia yang dijadikan makhluk istimewa dengan akal fikiran dan kemampuan, boleh menguasai makhluk-makhluk yang lain yang ada di alam dunia, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kewajipan dan tanggungjawab. Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan 3 kewajipan yang besar. Kewajipan untuk beribadat kepada Allah, kewajipan untuk mentadbir dunia ini, bermula dengan kehidupan diri manusia sendiri, makanan, pakaian, rumah tangga, berkeluarga, hidup bermasyarakat, berpolitik, berekonomi, berhubung di antara satu sama lain, mentadbir makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada batas perkara yang wajib ditunaikan. Kalau ditunaikan mendapat pahala, ganjaran besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada perkara yang dilarang, yang diharamkan. Kalau manusia menyanggah larangan ini, bencana dunia dan bencana di hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanggungjawab melaksanakan hukum Allah adalah amanah yang sangat besar. Firman Allah taala, "Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum baina an-nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'izukum bih. Inna Allah kana sami'an basira." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menunaikan amanah kepada orang yang ahli
boleh menunaikan amanah itu. Dan apabila kamu berhukum, hendaklah berhukum dan memerintah dengan adil. Sesungguhnya Allah mengajar kamu dengan ajaran yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha melihat. Tanggungjawab manusia dalam kehidupan dunia melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang adil daripada Tuhan yang Maha adil. Hanya hukum Allah yang adil. Sama ada hukum terhadap diri manusia sendiri, keluarganya, termasuklah hukum memerintah negara dan memerintah makhluk-makhluk Allah yang berada di bawah kawalan manusia di muka bumi ini. Menunaikan perintah Allah dalam mengurus dunia adalah amanah yang paling besar. Kebanyakan masyarakat manusia, termasuk di dalam masyarakat kita, hanya meletakkan amanah kepada menyimpan barang-barang, menghantar barang-barang. Itu sahaja amanah. Kita melupai di sana ada amanah yang paling besar. Amanah manusia beramal dengan hukum Allah dalam kehidupan. Makan minumnya ada halal dan haram. Pakaiannya ada halal dan haram. Hubungan dengan keluarga suami isteri ada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah dengan adil. Hubungan kejaranan, hubungan kerajaan dengan rakyat, hubungan mereka yang berniaga, yang bercocok tanam, yang mengurus kehidupan ini, mestilah mengikut peraturan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya manusia menjalani kehidupan ini dengan tidak mengira hukum Allah, melanggar begitu sahaja, maka khianatlah manusia itu dan celakalah manusia itu di dunia dan di hari akhirat. Hari ini kita melihat dunia dilanda oleh bencana. Bencana alam, banjir, gempa bumi, kemarau, kebakaran, kemusnahan yang tidak menentu. Kemusnahan, banyaknya maksiat dilakukan di dalam kehidupan manusia. Seolah-olah tidak boleh dikawal lagi. Tiap-tiap rumah dimasuki maksiat. Tiap-tiap lorong dimasuki maksiat. Tiap-tiap kampung dimasuki maksiat. Tiap-tiap masyarakat dan negara dimasuki maksiat. Keadaan yang tidak terkawal. Puncanya manusia telah khianat terhadap amanah melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sedang berlaku bencana yang diberi amaran oleh Allah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir dengan terang, dengan nyata keburukan di darat dan di laut dengan sebab kerja dan akalan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia sendiri supaya dirasakan kepada mereka sebahagian daripada perbuatan mereka. Mudah-mudahan mereka insaf kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menghisap diri masing-masing. Berpegang dengan agama Allah, membetulkan kehidupan kita dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala supaya mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang selamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sesungguhnya kami telah memamerkan amanah, mempamerkan amanah kepada langit, bumi dan bukit bukau supaya memikul amanah ini. Semua makhluk yang besar, yang hebat, yang gagah itu enggan, takut untuk memikulnya. Namun manusia sanggup memikulnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, lagi sangat jahil. Barakallahu li wa lakum bil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. آمين. يا موفق الطائعين